وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. Jadi Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan syukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesempatan, ruang dan peluang untuk kita sama-sama berkumpul lah dalam majlis muzakarah kita yang kedua dalam madah fiqh ibadat ni. Dan juga tidak lupa untuk sama-sama kita berselawat pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jadi insyaAllah kita akan teruskan pada bab seterusnya, iaitu bab aqsamul miyah. Jadi untuk muzakarah kita sebelum ni, kita sebut berkaitan dengan mukaddimah lah. Mukaddimah dan juga sedikit ahkamut taharah. Kita masuk ta'rif sikit. Dan juga kita terangkan juga berkaitan dengan maqasid taharah dan juga wasail taharah. Jadi hari ni kita akan masuk kepada wasail taharah yang pertama, iaitu air. Jadi kita ulang baliklah secara laju. Maqasid taharah ada 4. Wuduk, tayammum, izalatun najasah, satu lagi apa ya? Siapa tahu? Satu lagi al-ghusl. Satu lagi mandi. So, untuk mencapai maqasid dia tu, tidak kenalah ada wasail. Wasail dia apa? Wasail dia pun ada 4. Iaitu air, at-turab, tanah, al-hajar, wa ma yaqumu maqamah, batu dan juga ad-dabi', bahan samak lah. So hari ni, malam ni insyaAllah kita akan masuk kepada wasail yang pertama, iaitu air. Jadi insyaAllah lah, saya hari ni guna kaedah lain sikit. Saya share screen. Boleh nampak tak semua ke ada hot dog dia tengok? Nampak. Boleh. Oh, boleh. Baik. Semangat. Jadi, insyaAllah kita akan, kaedah yang kita akan gunakan malam ni, mula-mula kita akan syarah dekat, kita akan terang dekat iPad ni dulu. Dekat ni dulu lah, dekat share screen ni dulu. Lepas tu baru kita akan baca kitab. Dan begitulah cara yang masyayikh saya buat lah. Dan mudahkan untuk kita faham lah. Sebab ada kadang ibarat dalam kitab ni kita tak faham. Dan kita akan syarah ni pun dalam bahasa Melayu. Jangan risaulah. Dan apa yang saya syarah ni pun saya ambil daripada pengajian daripada Ustaz Imam Ghazali, daripada kitab Masailut Ta'lim. Siapa tahu nama lain kitab? Siapa tahu nama lain bagi kitab Masailut Ta'lim? Dapat hadiah. Siapa tahu? 3, 2, 1 lah. Tak ada orang tahu lah. So Masailut Ta'lim tu kitab Muqaddimah Dramiyah. So saya masa belajar dengan Ustaz Iman tu, Ustaz Iman dia buat jadual lah kaitan dengan air ni. Dia bukanlah macam yang tengok kat skrin ni. Dia lagi detail lah. Cuma apa yang kita akan terangkan pada malam ni mungkin lagi ringkas sedikit lah. Okay. Jadi sebab apa apabila masuk sahaja bab taharah, sebab apa muallif kebanyakan kitab mulakan dengan bab air? Sebab macam mana kita tahu air ni adalah wasail lah bagi taharah. Kan? Kalau tak ada air, macam mana kita nak bertaharah? Tak. Kalau macam mana kita nak beribadah? Nak beribadah ni kan, contohnya solat. Solat tidak kena ada wuduk. Dan wuduk tidak dapat kena ada apa? Kena ada air. Gitu. Dia masuk dalam bab ma la yatimul wajib illa bihi
fahuwa wajib. Jadi kehadiran air ni wajib lah. Kecuali apabila ada beberapa keadaan yang tak ada air dan juga membolehkan kita untuk bertayamum. Okey, habis itu. Jadi kita akan masuk terus ke dalam aqsamul miyah. So dalam kitab ni dia membahagikan air ni kepada 4 bahagian. Yang pertama sekali adalah suci menyucikan. Suci menyucikan. Salah. Sekejap dia ni salah ni. Tertukar. Suci tidak menyucikan. So yang pertama sekali suci menyucikan. Suci tidak menyucikan. Dan juga mutanajis ataupun najis. Dan untuk suci menyucikan ni ada 2 pula. Ada 2 pula bahagian. Iaitu tidak makruh dan juga makruh. So ada 4 bahagian lah. Dan dia juga seperti mana yang saya belajar dalam kitab lain, ada fi ibadat juga. Dia membahagikan aksam lain bagi miyah, bagi air ni. Dia membahagikan tak ada, salah. Okay. So 4 bahagian lah. Yang pertama suci tidak menyucikan, suci menyucikan, dan ada 2 pula, iaitu makruh dan tidak makruh, dan juga mutanajis. So insyaAllah kita akan pergi dulu yang pertama, iaitu suci menyucikan. Okey. Air suci menyucikan. Nampak tak? Nampak kan semua kan? Kalau tak nampak kat bawah tulisan uduh ke kenapa ke? Nampak macam dah tulis Allahu Akbar. Jadi insyaAllah kita akan go kepada suci menyucikan dulu. So kita tengok kat atas ni, suci menyucikan dia ada 2 bahagian. Iaitu tidak makruh dan juga makruh. Pertama sekali adalah tidak makruh. Yang kedua adalah makruh. Dan juga sebenarnya ada yang ketiga. Iaitu haram satu ni. Tapi kita akan tafsirkan depan ni lah. Okay, pertama sekali tidak makruh. Apakah yang dimaksudkan dengan air suci menyucikan tidak makruh? Siapa tahu? Iaitulah air apa? Air mutlak. So air suci, pertama sekali suci ni adalah air tu suci lah. Zat air tu sendiri suci. Itu makna suci. Makna menyucikan pula, dia boleh digunakan untuk bersuci. Itu maksudnya suci menyucikan. Ataupun dalam bahasa Arab, tahir wa mutahhir. Gitu. Okay. Yang pertama sekali air mutlak. Air mutlak air apa? Air yang tidak berubah. Air yang tidak berubah sifat dan tidak digunakan, iaitu bukan mustakmal lah. Dan juga tidak menjadi air najis, air mutanajis. Okey. Itulah air mutlak ataupun dalam kitab dia sebut dalam kitab. Wa huwa al-ma' mutlaq baqi' ala wasfi khulqatihi. Maknanya air yang kekal sifatnya, tidak berubah. Tidak berubah 3 sifat tu, sama ada rasa, warna ataupun satu lagi rasa, warna dan juga rasa, warna, bau. Bau. Itulah air mutlak. Okey. Jadi kita tafsir ke pula dekat air mutlak ni. Okey. Kita katakan air mutlak ni kan tidak berubah kan. So jika ia berubah, jika air mutlak ni berubah, ia akan jadi apa? So kita kena tengok atas sebab apa dia berubah. Sebab apa? Dia ada kat sini, dia ada 2 sebab. Iaitu dia berubah. Dia berubah secara diri sendiri. Maksudnya dia berubah sendirilah. Kita tak letak apa-apa pun air tu. Dia berubah sendiri. Dan juga sama ada dia berubah sendiri-sendiri ataupun dia berubah dengan perkara lain.
Ataupun maknanya kata kita letak perkara, kita letak dalam air lah, dalam air tu menyebabkan air tu berubah. Gitu. Jadi apabila dia berubah diri sendiri, atas diri sendiri, kita biar je air tu dia berubah, hukum dia adalah hukum suci menyucikan. Sebenarnya kita boleh buat taharah lah air ni. Adapun apabila dia berubah atas perkara lain, maka kita kena tengok pula perkara lain tersebut sama ada benda tu adalah najis ataupun benda yang suci. Jadi kalau perkara lain tu najis, sah-sah lah hukum dia jadi air mutan najis lah. Tu bila kalau dan kalau kita apa ni? Okey. Dan kalau untuk suci pula, kita kena tengok lagi. So kat sini dia kena tafsirkan lagi. Sama ada air suci tu dia sama ada mujawir ataupun dia mukhalid. Setakat ni jelas tak pening ke setakat ni? Okey. Kalau maksud mukhalid ni apa? Mukhalid ni mudah kita kata air yang larut. Contohnya air apa? Air Milo, air teh. Bila boykot? Contoh. Air kopi lah kita kata. Kalau Milo boykot apa lah. Milo boykot. So kita kata air kopi. Dan air mujawir ni pula air yang contohnya kita letak kayu gaharu dalam tu, dalam air tu. Air tu akan berubah lah warna dia. Tapi benda tu tidak larut. Maknanya benda zat benda tu masih lagi ada lah. Tu maksud mujawir. Ada pun mukhalid, air tu larut. Okay, so hukum untuk mujawir. Kita pergi mujawir dulu. Hukum air mujawir, hukum dia apa? Hukum dia suci menyucikan. Sini kita boleh guna buat suci lah. Ada pun mukhalid. Mukhalid hukum dia apa? Hukum dia pun suci menyucikan. Tapi dengan syarat. Dia ada syarat kat sini. Syarat dia adalah dengan syarat dengan syarat susah kita nak jaga. Gitu. So susah nak jaga ni maksud dia apa? Contohnya macam air yang bercampur dalam tangki air. Dok. Kalau kita tengok tangki air tu kadang ada lumut, ada karat. So warna air tu akan berubah lah. Kan? Tapi benda tu orang kata susah nak jaga. Susah kita nak elok benda tu. So kat sini hukum dia adalah suci menyucikan. Gitu. Faham deh? Faham ke pening? Faham je? Uish, senyap lah. Faham. Oh, faham Okay. Dia sebenarnya ada tafsir lagi, tapi cukup lah. Takat ni. So kita tengok balik. Air mutlak. Ya, air yang tidak berubah sifatnya dan kekal sifat dia. Tapi kalau jika dia berubah, kita tengok sama ada dia berubah diri sendiri ataupun perkara lain. Kalau perkara lain, kita tengok pula sama ada benda tu perkara najis ataupun perkara suci. Kalau perkara suci, sama ada benda tu mujawir ataupun benda tu mukhalif. Dan mukhalif ni juga takrif lain dia adalah huwa allazi la yumkinu fasluhu ataupun ma la yatamayyazu fi ra'yil 'ain. Benda yang kita tak mungkin untuk kita pisahkan dia. Contohnya air kopi kan. Kalau kita kucar dia tu, susah kita nak pisahkan antara air dengan kopi tu balik. Itu takrif yang pertama. Takrif yang kedua adalah
ma la yatamayyazu fi ra'yul 'ain. Benda yang kita tak boleh bezakan dengan pandangan mata kita. Tak beza antara air biasa dengan air kopi. Yang mana kalau kita tengok tu, kita akan kata tu air. Air mutlak lah, air biasa lah. Kalau air kopi ni kita tak akan kata air, kita akan kata air kopi. Kalau kita kata air biasa tu, maknanya air mutlak lah. Kalau kita tengok air kopi, kita kata air kopi. Maknanya air tu tak mutlak lah. Gitu. Okey, faham Jadi untuk seterusnya, air makruh pula. Dia boleh digunakan untuk bertaharah. Tapi hukum dia apa? Hukum dia makruh. So makruh ni air apa? Air syammas. Ataupun air yang katanya air yang terbiar pada cahaya matahari lah. Jadi kita tengok syarat-syarat air musyammas ni. Dia sabit hukum makruh tu atas beberapa syarat lah. Syarat yang pertama, dia kena berada di negara yang panas. Contohnya Malaysia. Contohnya negara panas ni biasanya negara-negara ni lah. Negara padang pasir lah. Kan? Ada pun Malaysia ni panas ke sejuk. Malaysia ni kita boleh kata cuaca yang mu'tadil lah. Cuaca yang seimbang. So dia tidak. So kat air apabila dia kena matahari dekat Malaysia dah jadi air yang makruh lah. Gitu. Yang kedua, ayakuna mawdu'an li awanin muntabi'ah wa idza fiddah. Okey. So air tu dia kena ada dalam bekah yang bukan daripada emas dan juga perak. Sebab apa? Sebab kalau air yang dalam bekah emas dan juga perak ni dia tidak bertindak balas lah. Kalau macam bekah besi, dia apabila panas tu dia akan ada tindak balas. Air tu akan daripada besi tu dia akan ada tindak balas menyebabkan air tu rosak. Dan kita akan tengok dalam kitab lagi sebab apa dia makruh, sebab antaranya sebab akan menyebabkan penyakit kulit bila kita guna air tu. Gitu. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga digunakan pada badan. Ya adami. Untuk manusia. Gitu. Benda kata kita guna air tu untuk badan lah. Contohnya nak mandi ke, nak ambil wuduk ke apa ke. Untuk badan digunakan pada badan. Yang keempat, yang ketiga ya. Tiga je. Okey, inilah. Sebenarnya ada lagi syarat-syarat lain, tapi kita ambil apa yang ada dalam kitab lah. So, air musyammas dia nak jadi makruh atas sebab tiga syarat ni. Negara yang panas dalam bekah yang bukan daripada emas dan perak dan digunakan pada badan. Kalau tak ada tiga syarat ni, air musyammas ni dia tak akan jadi makruh lah. Faham tak? Tapi inda Imam Nawawi, menurut pendapat Imam Nawawi lah, air musyammas ni sebenarnya tidak makruh. Dan itu merupakan pandangan jumhur ulama lah. Gitu. Tapi dalam Syafi'iyah, seperti mana kita tahu kan, pandangan Imam Nawawi ni juga merupakan satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. So kita pun boleh kita kalau nak pegang pun boleh juga dengan pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi kata tak makruh. Ada pun yang lain kata makruh lah air musyammas ni. Okey. So habis lah suci menyucikan. Mudah lah.
Satu lagi kita tambah, iaitulah haram. Tapi tak ada dalam kitab lah. Air yang haram ni air apa? Dia boleh, air tu suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Tapi haram. Air apa? Air cui. Air tu, azab air tu suci je. Tapi dia jadi haram sebab apa? Jadi sebab dia curi. Okay. Habis tu. Faham ni untuk suci menyucikan Senang je. Semua benda dah makruf belaka kan. Kita ulang-ulang balik je. Ada soalan setakat ni Nak tanya Okey. sikit. Sila. Yang musta'mal ni pun dia jatuh bawah benda. Dia tahir, ghairu mutahhir ke macam ni? Kalau air mustakmal, kita akan masuk lagi. Kita akan masuk sekarang ni. Pada suci tidak menyucikan. So kira dia jatuh pada suci tak menyucikan lah. Gitu. Dan kita akan masuk sekarang ni lah. Suci. Faham Suci. Okay, kita selesai dah suci menyucikan. Kita masuk pula suci tidak menyucikan. Okay. Jadi untuk suci tidak menyucikan ni, dia pun ada dua. Dia pun ada dua. Dia ada air mustakmal, mana yang ditanya oleh saudara tadi. Dan juga satu lagi air mutaghayyir. Air yang berubah sifat dia lah. So, air mustakmal. Air mustakmal ni apa? Maksud dia air yang digunakan sama ada apabila kita mengangkat hadas. Air yang digunakan sama ada bila kita angkat hadas ataupun bila kita hilangkan najis. Okay, faham? Air mustakmal ni air apa? Air yang kita guna bila kita nak angkat hadas dan bila kita guna untuk hilangkan najis. So lebihan air yang kita guna tu jadi air yang mustakmal. Mustakmal ni dengan makna kata apa? Dengan makna kata air yang kita dah gunakan. So jadi air tu air mustakmal lah. Ada pun air mutaghayyir ni, dia kembali kepada ni tadi. Ni. Takrif ni. Mujawir bukan takrif. Maksud dia air mutaghayyir ni mujawir dengan air mujawir dan juga mukhalid. Gitu. So kita tulis sekali. Mujawir juga mukhalid. Gitu. So air mutaghayyir ni maksud dia air tu berubah sifat. Gitu. Dan kat sini khususnya pada ni lah, pada mukhalid ni. Mukhalid. Mujawir ni kita tak akan bincang kat sini lah. Sebab hukum dia suci menyucikan macam kita bincang kat atas tadi kan. So kat sini khusus dia pada mukhalid. Okay, faham Jadi syarat-syarat untuk air mustakmal tu jadi mustakmal, ada 4 syarat untuk setiap ni. Untuk mengangkat hadas ada 4, untuk hilangkan najis pun ada 4. Yang pertama sekali, air tu kena air yang sedikit. Sedikit dengan makna kata apa? Makna kata kurang daripada 2 kolah. Bukan 2 kolah, 2 qullah.
Kalau sebut qoloh kan orang ingat qoloh yang macam dekat qolah yang macam dekat masjid tu kan. Tapi dia bukan qolah tu. Dia kul lah. Dia satu istilah lah, perkataan istilah. Yang adalah beberapa ukuran dia dalam kitab fiqh tersebut. Tapi nak katakan air sedikit dia maksudnya air kurang daripada 2 kullah. Gitu. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ia mesti digunakan untuk fardu taharah. Contohnya apa? Contohnya diguna untuk ambil wuduk, mandi junub. Kalau kita mandi sunat, tak dikira air mustakmal lah. Sebab kita tak gunakan untuk taharah pun. Taharah ni maksud dia kita nak angkat hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Kalau hadas kecil, kita angkat dengan wuduk. Kalau hadas besar, kita angkat dengan mandi junub. Selain daripada tu, air yang digunakan tu tak jadi air mustakmal lah. Gitu. Yang ketiga, air yang kita gunakan tu, kita tak niat iqtiraf. Mana ada soalan ke? Tak niat iqtiraf ni maksud dia Allahu Akbar. Iqtiraf ni maksud dia kita nak cedok air tu, kita kena niat tangan kita. Nak tanya Rik, yang kalau mandi sunat tu dia tak jadi air mustakmal? Oh, okey. Sebab kat sini kita guna untuk angkat hadas. Jadi hadas ni ada dua, ada kecil ada besar. Kalau hadas kecil, kita angkat dia dengan wuduk. Kalau hadas besar, kita angkat dia dengan mandi junub. So selain daripada dua tu, contoh seperti mandi sunat Jumaat ke apa ke, so air tu tak jadi air mustakmal lah. Faham tak? Gitu. Tapi dia tak jadi mustakmal pada jihah angkat hadas lah. Tapi dia mungkin boleh jadi mustakmal pada jihah hilangkan najis ni. Kita tengok nanti apa syarat-syarat dia. Gitulah. Faham kan? So tak niat iqtiraf. Iqtiraf ni maksud dia, contoh kita guna tangan. Sebenarnya kita kena niat tangan kita ni sebagai macam pencedok untuk air tu. Sebab kalau kita, contoh kita basuh tangan, lepas tu kita celup air dalam bekas yang kurang daripada 2 kullah, air tu akan jadi mustakmal lah. Faham tak? Sebab tu kita kena niat iqtiraf. Kalau kita niat iqtiraf, tangan yang kita guna tu walaupun ada air yang kita guna untuk bersuci tadi tu, tak jadi mustakmal sebab kita niat iqtiraf. Gitu. Faham? Dia pening sikit lah. Tapi rasa faham je rasa. Kalau tak faham ke apa sebab kita masuk dalam, saya termasuk dalam sikit. So yang keempat adalah dia berpisah daripada anggota. Maksud dia air, contoh kita basuh siku, air, titik-titik air tu, air yang menitik daripada lengan kita tu sudah jadi air mustakmal. Ada pun air yang ada pada lengan kita ni lagi, kita boleh gunalah untuk suci. Gitu, tak jadi mustakmal lagi. Ada pun air yang sudah jatuh daripada lengan kita, sudah berpisah daripada anggota kita, jadi air mustakmal. Gitu. Ni dakik sikit lah kot sebab dia ni sebut dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah. Tapi tak apalah. Mimba bil faedah. Okay, so tu untuk angkat hadis. Angkat hadas. Angkat hadis. Yang kedua, dia jadi mustakmal min jihah kita hilangkan najis. Gitu. Okay, yang pertama sekali apa syarat dia? Syarat nak jadi mustakmal. Yang pertama sekali, ataupun kita tak syarah nak ni. Sebab takut pening. Sebab tak ada dalam kitab pun. So mudah kata gini lah. Air mustakmal ni, dia boleh jadi mustakmal pada apabila kita gunakan untuk angkat hadas. Dan juga
hilangkan najis. Tak apa, tulis je lah. Yang pertama syarat dia adalah air itu kena datang pada najis. Susah lah. Tengok. Maksud dia air tu kita jiruh pada najis. Bukannya najis masuk dalam air tu. Gitu. Agak-agak faham lah. Faham jawab. Okey, yang kedua, tidak berubah sifat. Maksud dia sifat air tu tak berubah apabila masuk najis. So kalau berubah, dia jadi apa? Dia jadi mutan najis. Dia tak jadi mustakmal dah. Faham tak? Ni kita bicara pada bab mustakmal. Kalau dia berubah sifat tu maksudnya dia jadi mutan najis lah. Air mutan najis. Yang ketiga, air yang sedikit. Dan yang keempat, air yang sedikit macam tadi lah kita syarah. Kurang daripada 2 kullah. Yang keempat, tempat yang kita basuh tu, tempat yang dibasuh jadi suci. Okey. Maksud dia air yang kita jiruh pada najis tu, tempat tu jadi suci. Kalau dah suci, air tu dihukum sebagai air mutan najis. Kan air mustakmal. Gitu. Faham kan? 10.54 lah. Laju sikit ni. Okey. Seterusnya air mutaghayyir. Air mutaghayyir. Okey, dia ada beberapa syarat lah air mutaghayyir. Yang pertama sekali, kita fokuskan kepada air mukhalid, iaitu mudah kata air larut lah. Boleh tak sekali lagi yang dekat apa? Yang bab hilang najis tu, macam kurang faham sikit. Okey, faham? Boleh. Air mustakmal ni, dia ada 2 jihah. Dia nak jadi air tu air mustakmal. Yang pertama sekali angkat hadas. Yang pertama sekali kita hilangkan najis. So air yang kita gunakan untuk hilangkan najis tu, air lebihan tu akan jadi mustakmal. Tapi dengan syarat. So mudah kata gini lah, air untuk hilangkan najis tu sama ada dia jadi mutan najis ataupun mustakmal. So kita tengah bicarakan sekarang ni bab air mustakmal. So syarat dia adalah air tu datang kepada najis. Maksud dia najis tu ada. Contohnya najis tu ada kat atas meja kita. So air tu mestilah kita jiruh kat atas meja kita untuk hilangkan najis. Bukannya najis tu kita pergi lepor dalam air tu. Faham tak? Ataupun kita letak dalam air tu. Gitu. Yang kedua, tak berubah sifat. Contoh kita letak najis tu, air tu tak berubah sifat je. Dia jadi mustakmal lah kalau tak berubah sifat. Kalau berubah sifat, dia tak jadi suci, dia jadi mutan najis. Dan kita akan masuk lepas ni bab mutan najis. Dan yang ketiga, air yang sedikit. Air yang sedikit, syarat dia kena air yang sedikit lah. Kalau masuk najis tu, air yang sedikit. Bukan. Kalau air yang kita gunakan untuk hilangkan najis tu, air yang sedikit. Kalau air yang banyak, tak jadi mutan najis lah sebab lebih daripada 2 kullah. Air yang sedikit maksudnya kurang daripada 2 kullah. Yang keempat, tempat yang dibasuh tu mestilah jadi suci. Macam kita katakan tadi kan, atas meja kita ni ada najis. So kita kena basuh meja kita ni sampai jadi suci. Dan air kat atas meja kita tu jadi air mustakmal. Kalau tak suci, air tu jadi air apa? Air mutan najis. Gitu. Faham tak? Kena faham lagi? Okay, faham tak? Okey. Alhamdulillah. Jadi, air mutaghayyir khususnya air mukhalid lah. Sebab air mujawir, dia suci menyucikan. So, syarat
air mutaghayyir ni, untuk mukhalid ni dia ada beberapa syarat. Yang pertama dia berubah, air tu dia berubah kerana perkara suci. Contoh kita katakan tadi kan, perkara suci contohnya apa? Contohnya bukan perkara najis lah, air teh ke, air Milo ke, air kopi ke. Dia tu bukan najis kan, tapi bila kita campur, air yang digunakan tu tak boleh gunakan untuk bersuci. Tapi air tu tetap suci, tapi dia tidak menyucikan. Gitu. Yang kedua, air tu adalah mudah nak dijaga. Ini macam kita bincangkan tadi. Contohnya apa? Contohnya kita letak air garang bukit. Garang bukit kan besar kan. Kalau kita campur dalam air tu, dia jadi inilah. Dia jadi air mutaghayyir. Susah nak dijaga. Bukan mudah nak dijaga. Sekejap pening. Saya pun pening sekarang ni. Mudah nak jaga. Maksud dia ni lah. Kan kita bagi contoh tadi kan. Betul lah, garang bukit. Air garang bukit ni bila kita kucar. Bukan. Air garang laut. Garang bukit pula. Garang laut. Garang laut. Susah kan kita nak pisahkan dia kan. So kalau susah nak dipisahkan dia tak jadi air mutaghayyir lah. Kalau betul lah, garang bukit. Garang bukit ni kan garang kasar kan. So kita boleh nak pisah. Kita boleh nak nak pisahkan dia lagi. Tapi air tu dia jadi air mutaghayyir. Air yang dah berubah sifat dan tak boleh digunakan untuk bersuci. Gitu. Kan kita sebutkan tadi kan, kalau air contohnya dalam saluran paip tu ada kulak ke, ada karat. So air tu berubah. Tapi air tu tetap suci menyucikan. Sebab apa? Sebab dia susah nak dijaga. Kalau mudah nak dijaga, dia jadi air ni lah, suci, tidak menyucikan. Faham tak? Agak faham tu? Faham Okey. Dan juga yang ketiga, itu je lah syarat-syarat dia. Berubah kerana perkara suci. Yang kedua, mudah nak dijaga. Faham tak? Kau tak faham? Ish, takut lah. Ajar orang nak faham ni. Okay, faham Sekejap lah kita kira faham tu. Okay, yang ketiga kita masuk pada anwa' yang ketiga, iaitu mutan najis. So mutan najis ni dia senang sikit lah. Dia terbahagi kepada sama ada sikit, air yang sedikit, ataupun air yang banyak. Dan macam kita katakan tadi lah, takrif sikit dan banyak ni, kalau sikit dia kurang daripada 2 kullah. 2 kullah ni kadar dia adalah 217 liter. Dan benda ni khilaf lah. Ada yang kata lagi kurang, ada yang kata lebih lagi. Tapi menurut apa daripada Ustaz Imam, 217 liter. Okay. Kalau air sikit, maknanya kurang daripada 217 liter lah. Kalau air banyak, 217 liter dan lebih. Gitu. Faham dah? Okay. Tu je lah mutan najis. Mudah. Mutan najis ni mudah sikit lah. Tak ada tafsir banyak sangat. Okay. Dan untuk
Hukum dia kullu najis. Kalau hukum dia mutanajis lah. Jadi air tu air mutanajis lah. Semua tak boleh digunakan untuk bersuci. Cuma beza dia pada perkadaran, kurang daripada 2 qullah dan juga lebih daripada 2 qullah. Dan untuk kedua-dua ni ada kaedah lah macam mana nak kembalikan air mutanajis ni jadi air suci menyucikan. Kalau untuk air sedikit, kita tambahlah air, jadi air tu 2 qullah. Dan air tu tambah jadi 2 qullah. Tapi jangan berubah sifat. Tambah air tu jadi 2 qullah. Kalau air tu jadi 2 qullah dan sifat dia kembali kepada sifat asal, kira bolehlah guna air tu. Dan juga kalau air banyak dan air tu berubah sifat air dia. Dah ingat nak kebur. Untuk air banyak ni, dia pertama sekali dia lebih 2 qullah. Yang kedua dia berubah sifat. Dia berubah sifat. So untuk kita jadikan dia suci, kita tambah air untuk hilangkan sifat dia tu. Gitu. Ada pun air sikit, kita tambah air, kita nak jadikan dia suci menyucikan, kita tambah air jadi lebih daripada 2 qullah. Gitu. Faham tak? Setakat ni faham tak? Apa yang ditulis dalam jadual ni. Dia tafsir sikit lah sebab belajar Muqaddimah Hadramiyah kan. Tapi dalam kitab, kalau kita baca kitab nanti dia akan lagi senang lah. Faham tak? Tak faham? Jadi, Faham. Faham Syarif, Ya. air mutanajis hak banyak tu. Apa maksud ni? Berubah sifat. Berubah ke tak berubah? Berubah sifat maksud dia air tu dia berubah 3 sifat tu. 3 bau, rasa, warna. Dia sebenarnya air dia asalnya kalau lebih daripada 2 qullah dia suci. Melainkan apabila berubah sifat. Kalau berubah sifat automatik air tu jadi mutanajis. Gitu. Faham dah? Melainkan kalau air tu kurang daripada 2 qullah. Kalau kurang daripada 2 qullah dia automatik boleh jadi najis lah. Gitu. Faham tak? Dah kata kalau lebih daripada 2 qullah ni dia semua suci. Kecuali kalau berubah sifat. Dia jadi mutanajis. Faham? Tak faham? Faham tak siapa yang tanya soalan tadi? Tak faham? Faham. Okey. So, kalau faham, kita tengok apa Imam Alif kata dalam kitab. So, dan kita akan habiskan dengan inilah yang dibaca dalam kitab. So, qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Aqsamul miyah. وتنقسم المياه إلى 4 أقسام: طاهر مطهر وطاهر مطهر مكروه طاهر غير مطهر ومتنجس. Macam kita kata tadi lah, dia ada 4 jenis air. Yang pertama sekali at-tahir al-mutahhir وهو الماء المطلق الباقي على وصف خلقته الذي خلقه الله عليها ولا يخرجه عن كونه ماء مطلقا تغيره بطول مكث أو بسبب التراب أو تحلب وهو شيء أخضر يعلو الماء من طول المكث. So, dia nak kata kat sini air tahir mutahhir ni air mutlak. Yang mana sifat dia tu kekal macam mana Allah ciptakan air, sifat air tu.
Maksudnya macam air kita tengok sekarang ni lah, air masak, air pahit semua tu. Wala yakhrujuhu an qawnihi ma'an mutlaqan taghayyuruhu bi tulil makath. Macam kita kata tadi lah. Dan tidak terkeluar daripada apa yang kita panggil sebagai air mutlak dengan kita biarkan dia lama. Bitulil makath. Kita biarkan dia lama. Au bisababin turab. Disebabkan tanah. Walaupun dia bercampur dengan tanah, tetapi dia jadi mak mutlak lagi. Au tuhlub. Ataupun lumuk. Wahuwa syai'in akhdar ya'lul ma' min tulil makath. Lumuk lah maksud dia. Au taghayyuruhu bisababin maqarrihi au mamarrihi kawujudihi fi ardin kibriyatihi au mururihi 'alayha. Dia nak kat sini dia nak ceritakan muhtarazat yang kat belakang tadi tu. Yang kita syarah tadi. Kan kita katakan air, kalau kita tengok dalam jadual ni kan. Dalam jadual kita ni kan. Bitulil makath. Maksud dia hubung dengan diri sendiri lah. Hukum dia apa? Hukum dia suci menyucikan. Au bisababin turab. Bisababin turab. Dia mukhalid. Tapi dia susah nak dijaga. So dia jadi suci menyucikan. Maksud dia jadi air mutlak lah. Au tuhlub. Au tuhlub ni pun termasuk dalam perkara yang susah nak dijaga. So dia jadi air mutlak. Au taghayyuruhu bisababi maqarrihi au mamarrihi. Maksud dia maqarrihi au mamarrihi ni mudah kita kata apa yang ada dalam saluran paip contohnya. Biasa kebiasaan dalam saluran-saluran lah. Saluran paip ke saluran apa ke, kebiasaannya akan ada karat ataupun akan ada lumuk dalam tu. Tapi disebabkan benda tu susah nak dijaga, jadi hukum dia jadi suci menyucikan. Dan jadi mutlak lah, air mutlak. Umururuhu 'alaiha, ataupun air lalu atas dia. Samalah. Contoh macam kita sebut tadi. Wa dhalika li ta'azzuri sawlul ma' an dhalik. Maksud dia susahlah untuk kita nak jaga benda tu. Wal asl fi tuhuriyatihi al-ma' al-mutlaq ma rawahu al-Bukhari an ghairihi. So hadis. فقام إليه الناس ليقوموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وحارقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم مسيرين ولم تبعثوا مسيرين. So boleh bacalah hadis tu. Wal asl. So dia nak sebut kat sini dalil tahirnya mak mutlak tu. Okey. So habis mak mutlak. Senang je kan dalam kitab. So yang kedua at-tahir wal al-mutahhir al-makruh, iaitu wa huwa al-ma' al-mushammas, air yang terkena matahari, allazi sakhanathu asy-syams, yang dipanaskan oleh matahari. Wa yashrutu li karahiyatihi thalathata syurut wa hiya, macam kita sebut dalam ni tadilah, air mushammas. Untuk dia jadi makruh tu ada 3 syarat, iaitu kena negara yang panas. Yang kedua, an yakuna mawdu'an bi awanin muntabi'ah ghairi adh-dhahab wal fiddah. Dia kena dalam bekas yang ditempa selain daripada emas dan juga perak. Yang ketiga, an yakuna isti'malahu fil badan li adami. Penggunaan dia tu kena pada badan. Untuk manusia. Li adami tu maksudnya untuk manusia. Untuk Bani Adam. Walau mayyitan. Walaupun tu dah mati. Au hayawan yalhaquhul baras. Ataupun pada hayawan yang ditimpa al-baras. Penyakit kulit. Di mana kuda. Kalau khayl. Tu. So maksud dia kat sini, kalau kita gunakan selain daripada badan, maksud dia air tu tak makruh lah. Faham tak? Dia kalau kita nak senang nak faham, kita kena main muhtarazat gitu. Kalau dia sebut di baladin harah, maksud dia kalau bukan baladin harah, tak makruh lah.
Kalau bi'awani muntabi'ah ghairi dhahab wal fiddah, kalau dhahab wal fiddah tak makruh lah. Kalau fil badan, kalau selain daripada badan tak makruh lah. Gitu. So kat bawah tu pun dia sebut naqala Syafi'i rahimahullah ta'ala an Umar annahu kana yukrah wala illa وذلك لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء. Maksud dia memisahkan, cakap apa, mudah kata dia ada tindak balas dalam air tu, menyebabkan air tu jadi tak molek dan menyebabkan al-baras, faturisul baras, penyakit kulit. فإن لاقت البدن بسخونتها أمكن أن تضر به, boleh menyebabkan mudarat. وهو مرض يصيب الجلد, penyakit kulit lah, dah kita kata. الطاهر غير المطهر وهو قسمان. الأول هو الماء القليل المستعمل في الطهارة كالغسل والوضوء. So kat sini tahir غير مطهر dia ada dua jenis. Yang pertama sekali dia sebut air musta'mal. Syarat dia apa? Syarat dia al-qalil. Ma al-qalil fi fard at-taharah. Macam kita sebut tadi lah syarat dia kan. Tapi kat sini dia tak tafsir lah sama ada angkat hadas, hindarkan najis. Cuma dia sebut yang pertama mestilah air yang sedikit, al-ma' al-qalil al-musta'mal fi fard at-taharah. Gitu. Ma' al-qalil. So, dalam kitab tu je syarat yang dia sebut. Dalam untuk jadi air tu air musta'mal. Ni khusus untuk musta'mal ni. Dan disebut kali ni lah dalil untuk kenapa dia jadi suci tak menyucikan tu. Kenapa dia dalil kenapa dia tahir. Lepas tu dia sebut lagi lah. Baca laju-laju. Wa kaunuhu tahiran ma rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis tu. Dan dia juga sebut kenapa dia tidak menyucikan. Wa kaunuhu ghairu mutahhir. Boleh baca hadis tu. فقد أفاد الحديث أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته وإلا لم ينهى عنه وهو محمول على الماء القليل كالأدلة الأخرى. Sebab dia kat situ menunjukkan Nabi melarang untuk gunakan air musta'mal. Dalam hadis. Kalau boleh guna, mestilah Nabi tak larang. Gitu maksud dia. Dan untuk kisim yang kedua, untuk at-tahir ghairu mutahhir ni, al-ma'ul mutlaq allazi khalatahu asy-syai' min at-tahirat allati yastaghni 'anha al-ma' 'adatan wallati la yumkinu fasluhu 'anhu ba'da al-mukhalatah. Ma' mutlaq yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Macam kita kata tadi kan. Air yang berubah kerana perkara yang suci. Allati yastaghni 'anha al-ma' 'adatan. Maksud dia mudah untuk kita dijagalah. Mudah untuk kita pisahkan benda tu. Wallati la yumkinu fasluhu 'anhu ba'da al-mukhalatah. Dan susah untuk kita nak pisahkan antara benda tu selepas pencampuran dia tu. Contoh macam air kopi. Kita nak pisahkan dia tu mustahil lah. Kan? Macam mana kita nak pisahkan serbuk kopi balik dengan air? Mustahil. فتغير بحيث لم يعد يطلق عليه اسم الماء المطلق الشيء والعنقسوس. Contoh dia bagi contohnya syai dan juga al-qasus. Al-qasus ni sejenis syai jugalah kot. Tapi tak tahu nama betul dia apa. Saya search tadi macam sejenis syai jugalah. Gitu. أما إذا كان المخالط الطاهر موافق للماء في صفاته من طعم ولون وريح. Yang ni kita akan syarah pada muzakarah akan datang sebab dia ada tafsir sikit. Kalau nak syarah sini memang tak dan rasa. Siang pula nak beribadah ke jualan Datuk Qadar pula kan. So kita kena habiskan cepat sikit lah. Tapi masalah ni dia sebut air yang mukhalid
dia air tu bercampur. Tapi air tu tak berubah sifat. Kalau air tak berubah sifat, maksud dia serupa macam air itulah, air mutlak lah. Tapi dia bukan air mutlak. Dia air mustakmal. So macam mana kita nak tahu air tu mustakmal ke ataupun air mutaghayyir? So kalau nak tahu kena datang muzakarah. Seterusnya lah kita akan syarah situ. So tanda di sini lah. Ataupun kalau faham dah ke, molek kau. Tak payah syarah. Tapi sini benda masalah ni saya pun dari dulu lagi pening. Dan alhamdulillah lepas baca kitab apa nama tu? Apa nama kitab? Bughyatul Arif. Karangan Syekh Amjad Rashid. Dia ada terang jelas lah kaedah macam mana kaedah ni. So alhamdulillah faham. Dan kita akan terang kepada ni lah sebab dia panjang sikit. Dia al-ma'ul mutanajjis huwa al-ma' alladhi waqa'at fi najasah wa huwa qisman. Al-qalil al-awwal al-qalil والثاني كثير وهو ما كان دون القلتين وهذا الماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة. Air tu dia jadi najis cukup dengan masuknya najis dalam air tu. Tak perlu berubah sifat pun. Kalau air yang sedikit ni. Tak kira lah dia berubah sifat tu tak berubah sifat. Kalau masuk saja air, kalau masuk saja najis dalam air yang sedikit, dia akan jadi mutanajjis tu. Faham tak? Walau kanat qalilah walam yataghayyar fihi syai' min awsafihi. Gitu. Wal qullatan ni disebut qullatan 192 kilogram. So kat sini dia sebut 192 gram lah, kilogram. So ambil yang dalam kitab lah, ataupun ambil yang apa yang dia ajar dalam kelas oleh doktor. Okay. Rawahul khamsah, boleh baca lah hadis tu. Okay. Lepas tu kita ke kisim yang seterusnya. Wathani kathir وهو ما كان قلتين أو أكثر وهذا الماء لا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإنما يتنجس إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح. So air yang banyak ni dia tidak jadi mutanajis disebabkan dia tidak jadi mutanajis sebab masuknya najis dalam tu. Dia bukan jadi mutanajis sebab kita masukkan najis dalam tu. Tapi dia jadi mutanajis bila air tu berubah sifat 3. Itulah beza antara air sikit dengan air banyak. Kalau air sikit ni masuk je najis dalam air tu, dia terus jadi mutanajis sama ada berubah sifat atau mutlak. Kalau air yang banyak ni masuk najis, kalau berubah sifat air tu jadi mutanajis. Kalau tak berubah, tak jadi mutanajis. Gitu. Cara ringkasnya. وهذه المياه الأربعة ليست كلها صالحة للطهارة أي لرفع الحدث وإزالة خبث النجسة كما علمت بل إنما الذي يصلح منها هو النوع الأول والثاني مع كراهة النوع الثاني في البدن. أما النوع الثالث فلا يصح التهضر به وإن كان طاهرا في ذاته بحيث يصح استعماله في. أما النوع الرابع فهو متنجس لا يصح لشيء. Kat sini dia sebut bukan semua jenis air tu boleh digunakan untuk menyucikan diri kita lah, untuk mengizalatin najasah wa angkat hadas. So dia nak sebut kat sini yang boleh kita gunakan adalah kisim nauk yang pertama ataupun nauk yang kedua saja. Dan nauk kedua tu pun ada karahah saja. Adapun nauk yang ketiga dia tak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi air tu suci. Macam ni disebut wa in kana tahiran fi dhatihi bihaythu yasihu istimaluhu fi ghairi at-taharah. Kalau kita nak guna selain bertaharah, contoh macam minum ke, masak ke apa ke, boleh lah. Sebab air tu suci. Tapi untuk mengangkat najas ataupun untuk mengangkat hadas, tak boleh.
dan naw'un rabi' fahuwa mutanajjis la yuslihu li syai'. Dan tidak suci dan juga tidak menyucikan. Nak guna untuk bersuci pula boleh, nak guna untuk selain daripada bersuci pun tak boleh. Memang tidak boleh digunakan secara mutlak. Gitu. So, wallahu ta'ala a'lam bishai. So, faham ke tak faham? Ke apa ni? Ke ngatuk? Boleh semua faham ke? Faham ke tak faham? Faham. Betul faham betul Nabi kata faham. InsyaAllah. Kalau pening boleh kabur lah sebab silap jugalah saya sebenarnya saya ambil syarahan daripada kitab besar. Tak Fihim Haji ni kitab kecil je. Ada soalan. Sila. Kalau apa? Air macam mutan najis ataupun air yang tak boleh ambil manfaat kan, macam wuduk ataupun hadas besar semua tu kan. So macam kan kita boleh tayamum kan. Syarat tayamum kan tak ada air. Contoh kalau air tu air haram kan, yang macam tadi apa Arif cakap yang air tu haram, macam contoh kita curi air tu kan. So kalau kita tengah duk nak tunaikan ambil wuduk ataupun apa-apa, kalau air haram tu maksudnya kita kena boleh pakai ke kita kena bertayamum? Allah alam. Faham soalan? Itu kena faham. Cuma soalan saya faham. Cuma jawapan saya tak tahulah. Itu kena tanya masyayikh. Oh, faham. Baik. Tak apalah, nanti saya tanya masyayikh. Nanti kalau ada jawapan saya beritahu lah. Saya ajar apa yang ada dalam kitab je. Kalau nak tanya hukum lain tu, Allah jeng lah. Tak boleh lah. Tak maaf banyak lah tu. Okay, faham semua Ada soalan lah. Soalan lain ada. Ini penting lah bab air ni sebab air ni kan kita guna secara harian kan. Dan juga merupakan wasail yang paling besar lah untuk kita menghilangkan najis dan juga mengangkat hadas. So, faham semua Kalau tak faham boleh tanya lah dalam grup tu ke, ataupun nak PM ke apa ke. Tak apalah, nanti saya hantar jadual yang saya belajar tu dalam grup, dan akan hantar jugalah ibarat-ibarat kitab lain yang lagi mudah untuk faham ke. Kalau ada minda yang lain yang lagi faham, lagi mudah nak faham ke, saya hantar, insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kalau tak ada soalan, kita tutup lah, insyaAllah, zakarah kita pada malam ni. Dan kita akan tangguh pada minggu depan. Minggu depan tak tahu boleh ke tak, sebab takut malam raya. Kita tengok dulu lah macam mana. Kalau boleh, insyaAllah ada lah. Kalau tak boleh, kita tangguh lah. Jadi itu saja daripada saya. Kalau soalan boleh tanya lah, jangan pesi sangat dalam grup tu. Takut saya cakap seorang ke apa ke. Takut apa, takut sebenarnya tak faham pun tapi malu nak tanya. Itu takut sebenarnya tu. Kalau takut nak tanya dalam grup, tanya dalam PM pun tak apa. Kalau nak bagi jumpa semuka pun tak apa. Tapi kalau tak dijawab tu minta maaf banyak lah. Kita ni bukannya siapa-siapa pun. Okay, itu saja daripada saya. Wallahualam. Billahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.